diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, dan insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan sambung tadabbur surah Al-Mulk pada ayat 19 insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lagi dikasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan menutup sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setelah beberapa ayat sebelumnya yang memperingatkan kepada mereka, yakni kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, yang ingkar kepada Rasulnya, ini pada ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu lagi bentuk ataupun satu lagi peluang untuk mereka berfikir apakah tindakan yang mereka lakukan itu betul, iaitu tindakan mengingkari perintah Allah, tindakan tidak ataupun enggan menuruti apa yang disampaikan, diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ayat ini adalah satu ayat yang bagi saya, bila kita berulang kali meneliti, mengkaji dan juga tadabbur pada ayat ini, ia adalah ayat yang mampu untuk membezakan antara diri kita dengan orang yang lain. Bahasa mudahnya, mari sama-sama kita telusuri pada ayat ini. Ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan mengenai burung. Kalau kita tengok pada ayat, awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Okey, timbul persoalan pertama. Kenapa tiba-tiba menyebut tentang burung? Timbul persoalan. Kalau kita tadabbur ni, sebenarnya akan banyak persoalan-persoalan yang berlegar kan. Jadi, kenapa dalam banyak-banyak benda Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini? Kenapa burung dalam banyak-banyak benda? Jadi insya-Allah dengan ruang masa yang ada ni, kita doa minta banyak-banyak pada Allah agar Allah pimpin kita, bimbing hati kita untuk memahami ayat ini dengan baik, dan yang lebih penting ialah kita nak yang ayat ini boleh beri kesan pada hati kita, yang boleh menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah, yang menyebabkan kita sentiasa tersentak di setiap lafaz-lafaz kalimah Al-Quran apabila kita baca. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jom kita tengok pada sudut konteks ayat. Bagaimana kita nak faham pada ayat ini? Baik, ayat ini Allah Ta'ala mulakan lagi ayat dalam bentuk persoalan ataupun pertanyaan. Ayat pertanyaan kat sini nak bahasa mudah fahamnya macam ni. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbid.
Mereka ni, mereka yang dimaksudkan kat sini ialah orang kafir Quraisy. Memang ayat ni ayat yang berbentuk spesifik. Awalam yarau, mereka tak tengok ke? Tak perhati ke kepada apa? Toir, burung. Fawqahum, yang berada di atas mereka. Safatin wa yaqbid. Dekat sini dia ada dua perbuatan bagi burung ni. Ni burung. At-tairi ni burung. Yang pertamanya safat. Safat ni maksudnya merujuk kepada perbuatan burung yang mendepakan sayap dia. Dia mendepakan sayap dia. Siapa yang rajin tengok burung, dia tahu. Kan? Siapa kat sini rajin tengok burung terbang? Kalau tak rajin, ayat ini adalah ayat yang sekaligus merupakan satu bentuk ayat yang memberi satu galakan ataupun tuntutan untuk kita bertafakur. Maksudnya apa? Ya betul, kita tahu burung itu, burung ini dan sebagainya. Tapi kadang-kala penglihatan kita ke arah burung itu hanya sekadar kita melihat, oh cantiknya burung ni, oh warna burung ni macam ni, macam ni, macam ni. Tetapi apabila kita baca ayat ini, bila kita fahami ayat ini, bila cuba untuk kita tadabbur ayat ini, kita akan memikirkan apa sebab aku tengok pada burung itu. Dan kalau merujuk kepada ayat ini adalah ayat yang khusus Allah Ta'ala menemplak kepada orang kafir Quraisy. Kenapa Allah Ta'ala menemplak mereka? Sebab sebelum ni Allah Ta'ala telah datangkan pelbagai hujah yang disusuli dengan bukti-bukti yang konkret untuk memaparkan bukti-bukti kekuasaan Allah. Contoh, pada ayat-ayat sebelum ni ada sebutkan bahawa Allah Ta'ala telah jadikan bumi ini sebagai tempat tinggal bagi manusia. Dan Allah Ta'ala suruh untuk pergi mengembara, pergi jelajah, tengok ke sana, tengok ke sini, apa yang Allah Ta'ala cipta pada alam ini. Jadi barangkali bila Allah Ta'ala sebutkan tentang langit, mereka banyak benda yang mereka tak tahu tentang langit. Sampai ke hari ini, masih banyak lagi rahsia-rahsia langit yang manusia tak tahu. Pihak NASA buat kajian, pihak ada individu persendiri yang buat kajian. Masih lagi banyak benda yang belum terungkai. Jadi mungkin barangkali benda ni susah untuk orang faham. Jadi Allah Ta'ala dekatkan lagi manusia dengan apa yang Allah Ta'ala nak tunjuk tentang kekuasaan dia, iaitu benda yang mereka boleh tengok, mereka boleh kaji, mereka boleh cuba untuk fahami, iaitu apa dia? Burung-burung yang berterbangan, yang selalu mereka tengok, yang terbang. Kadang-kadang dia wa yaqbid, menutupkan sayap dia. Dia depakan, kadang-kadang dia kibas, dia tutup. Siapa pernah tengok? Okey, kalau tak pernah tengok, kena pergi tengok. Sebenarnya ada sesuatu yang sangat-sangat menarik yang kita boleh belajar. Okey, jadi sampai sini adalah poin ayat pertama, iaitu ayat yang berbentuk soalan untuk menemplak kepada orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Kamu tengok ke ataupun kamu tak tengok ke kekuasaan Allah pada burung yang terbang tu? Kemudian ma yumsikuhunna illa rahman. Okey. Pada ayat ini Allah Taala nak mengingatkan kita, mungkin ada orang dia tak perasan benda tu. Apa dia? Dia tak perasan apa? Macam mana burung tu dia boleh terbang bebas di udara. Dia boleh pergi sana, boleh pergi sini. Ada burung yang boleh terbang beratus-ratus, beribu-ribu kilometer. Ada yang boleh terbang dengan ketinggian-ketinggian yang tertentu. Jadi macam mana mereka boleh terbang sebegitu? Seolah-olah macam ada sesuatu yang menahan dia daripada jatuh. Sedangkan bumi ni tarikan gravitinya kuat. Kat situ timbul satu bentuk sesuatu yang boleh kita fikir. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu,
Ma yumsikuhunna illa rahman. Tak ada yang boleh tahan burung tu kecuali Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Dan ayat ini ditutup dengan ayat yang berbentuk penegasan. Inna kat sini dia disebut sebagai haraf taukid. Haraf taukid. Maksudnya Allah Ta'ala menegaskan sesungguhnya dia, yakni Allah itu maha apa? Basir, maha melihat. Maksudnya melihat ni mengetahui mendalam akan segala sesuatu. Baik, itu secara ringkas mengenai ayat ini. Jadi untuk lebih kita faham, jom kita tengok pada penafsiran ayat. Yang mana di dalam buku Tadabbur Surah Al-Mulk pada ayat ke-19 ini saya merujuk kepada tafsir Al-Mukhtasar dan juga tafsir Al-Wajiz daripada Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Baik, kita tengok pada potongan ayat yang pertama. Awalam yarau ila tayri fawqahum. Tidakkah orang-orang yang mendustakan itu, yakni musyrikin Mekah, melihat burung yang ada di atas mereka ketika terbang? Ayat ni adalah ayat yang sangat terang, sangat jelas. Ayat ini mengalihkan pandangan para makhluk kepada salah satu nikmat Allah dan tanda kekuasaannya. Dan ayat ini mengajak mereka untuk melihat hal ini dengan penuh penghayatan, iaitu Allah Ta'ala menciptakan udara yang menjadikan burung dapat terbang baik. Bila kita sebut tentang burung, sememangnya penciptaan burung ni, Allah cipta dia ada sayap. Dan sayap yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu ialah yang membolehkan burung itu pergi ke sana, pergi ke sini dengan cara terbang. Tetapi kalau kita tengok, burung ni dia cari makanan di bawah. Subhanallah. Dekat situ pun kita terfikir kan. Kok mana pun burung, walaupun dia duduk kat atas pokok, buat sarang rumah dia kat atas pokok, sebab dia boleh terbang kan, jadi dia boleh lah ke mana-mana pokok yang tinggi pun dia boleh pergi. Tapi kok mana pun, dia nak cari makanan kena turun bawah. Kat situ sebenarnya ada banyak perkara yang manusia boleh belajar. Sebab tu ada terma, ada satu kita panggil istilah lah ya. Manusia ni dia kena belajar dengan alam. Bahasa mudahnya, alam ni menjadi guru kepada manusia. Kalau cerita pasal burung ni sebenarnya, di dalam Al-Quran banyak kisah. Di antara kisah yang mungkin saya boleh kongsikan kat sini, contoh dia kisah anak Adam, dua anak Adam. Anak Adam maksudnya anak Nabi Adam alaihi salam, iaitu Khabil dan juga Qabil. Memang dalam Quran tidak menyebut nama mereka Khabil ke Qabil, tak ada sebut. Jadi disebut ibnai, maksudnya dua anak lelaki Adam. Jadi ulama tafsir menyebut salah seorangnya Habil, salah seorangnya Qabil. Okey, ringkasnya macam ni. Mana yang bunuh, siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh? Okey. Habil yang dibunuh. Yang mati adalah Habil. Okey, saya buat kubur lah, kubur. Okey. Yang membunuh ialah Qabil. Di saat Habil telah meninggal ataupun mati, Qabil ni melihat kepada mayat saudaranya. Dia tak tahu macam mana dia nak urus. Akhirnya Allah Ta'ala hantar seekor burung gagak yang sedang menguruskan seekor bangkai burung gagak, yang mana dia korek-korek tanah lalu kambus ataupun timbus, tutupkan dengan tanah. Jadi Allah Ta'ala datangkan burung itu sebagai sesuatu yang mengajar kepada Qabil untuk menguruskan. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak tunjukkan kepada kita tentang kekuasaan dia. Itu di antara contoh. Ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Okey. Kita sambung dia punya penafsiran ayat. Saffatin wa yaqbid. Ini adalah dua cara burung terbang. Mendepakan sayap dan juga dia menutup sayap dia.
Jadi burung yang terbang di udara kadang-kadang mengembang dan menutup sayapnya ketika terbang. Jadi, kalau kita merujuk dalam catatan sejarah, ada manusia-manusia hebat yang mereka ini mengambil inspirasi daripada gaya dan cara burung terbang. Sebagai contoh, Ibnu Firnas. Siapa tahu? Mungkin ada setengah orang dia tahu adik-beradik Wright. Tetapi lebih awal iaitu Ibnu Firnas yang mencipta mesin terbang pertama. Dan dia sendiri telah mencuba dan dia buat eksperimen sendiri. Dia menerbangkan alat terbang tersebut. Dan asal usulnya daripada mana? Mengambil inspirasi daripada gaya burung terbang. Cuma waktu dia nak landing tu dia lupa. Dia nak buat kajian macam mana burung tu ketika dia nak landing. Kan ada ekor dia tu dia itu masalah teknikal lah kat situ. Tapi kok mana pun manusia di sini Allah Ta'ala nak tunjuk setiap apa yang Allah Ta'ala cipta tu ada sesuatu benefit, manfaat kepada manusia. Rupanya daripada percubaan demi percubaan pada hari ini, cuba kita tengok. Kita boleh pergi ke negara-negara yang jauh dengan menaiki kapal terbang. Kalau tengok bentuk kapal terbang tu macam apa? Kapal terbangnya, jet pejuangnya dan apa-apalah benda yang terbang ini, rupanya seperti burung. Subhanallah. Jadi kalau kita fikir, bila kita cuba tadabbur, maka di sana Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan dia pada kita. Daripada situ adanya sifat latif Allah Ta'ala. Di setiap kejadian penciptaan yang Allah Ta'ala cipta pada alam ini, semuanya ada keterikatan di antara makhluk itu. Subhanallah. Ini sangat menariklah untuk sama-sama kita kongsikan. Sambungan ayat. Ma yumsikuhunna illa rahmah. Siapakah yang menahan burung itu dari kejatuhan pada waktu dia mengembang dan menutup sayapnya? Cuba bayangkan waktu dia statik, tak mengipas sayap dia tu, dia tak jatuh. Dia masih lagi dalam keadaan berada di udara. Jadi maksud dekat sini Allah Ta'ala nak tunjuk burung itu boleh berada seolah-olah terapung di udara itu dengan kekuasaan Allah. Allah Ta'ala lah yang menyebabkan burung itu dapat berbuat demikian. Dan penutup ayat Allah Ta'ala berfirman, Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah maha melihat segala sesuatu. Zat yang mengetahui bagaimana menciptakan segala sesuatu yang asing dan mengatur segala sesuatu yang menakjubkan. Jadi, bila kita tengok burung, dan mungkin kita semua, saya bagi satu senario dah. Katakanlah, ketika ni kita dapat satu assignment, yang mana assignment itu suruh kita tengok burung. Semua orang tengok burung yang sama. Tetapi, walaupun pandangan kita terhadap objek yang sama, belum tentu akan membawa hasil ataupun kesan yang sama pada diri. Kenapa saya kata macam tu? Dalam ayat ni, Allah Ta'ala menemplak orang kafir Quraisy tau. Hampa tak tengok ke burung yang terbang kat udara tu? Cerita dia, agak-agak orang kafir ni tak tengok ke? Orang kafir ni tak tahu ke tentang burung? Takkan kot. Mesti mereka tahu tentang burung. Tetapi kenapa adanya ayat sebegini? Sebab, kenapa mereka masih lagi kufur kepada Allah? Kalau benar mereka melihat kepada burung, pasti mereka akan jumpa tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kenapa masih lagi mereka enggan untuk beriman kepada Allah? Enggan untuk meneruti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya sebut tadi ni, mungkin pandangan kita sama pada objek yang sama, tetapi kesan ataupun hasil daripada pemerhatian itu tak sama. Kenapa? Sebab pandangan perlu diikat dengan hati, yang mana hati itu kenal pada Allah, cinta pada Allah. Maka sebab itu, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengulang-ulang penyebutan apa?
as-sam'a. Ni, kena ingat benda ni. Wal basara wal fuada. Ni diulang-ulang banyak kali. Pendengaran, basar, penglihatan dan juga hati. Ini adalah kita panggil sebagai apa ya? Saya lupa saya punya istilah dulu ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya lupa istilah lah. Baik. Ketiga-tiga ini, panca indera ini, adalah alat yang Allah Ta'ala cipta untuk kita kenal Allah. Ini bahasa mudah nak faham dia. Saya ada satu istilah bombastik ni, saya lupa lama dah, 3-4 tahun dulu saya guna istilah tu. Tapi tak apalah. Ketiga-tiga alat ini, iaitu pendengaran, penglihatan dan juga hati ini, dia perlu diikat, perlu disinergikan bersama. Sebab tu ada orang, dia tengok, contohlah saya bagi contoh. Ada orang, dia tengok matahari terbit. Jadi dia rasa seronok, dia kata, wow, fantastik, cantiknya. Tapi ada setengah orang, bila dia tengok matahari terbit, dia terus ucap, Subhanallah, hebatnya ciptaan engkau, ya Allah. Menyebabkan dia rasa betapa menyadarinya dia akan kekuasaan Allah. Sebab apa? Sebab bila dia tengok matahari terbit tu, dia teringat bagaimana bila berlakunya gerhana matahari. Kenapa Nabi SAW suruh kita solat sunat gerhana? Kenapa? Kenapa Nabi suruh kita buat solat sunat gerhana ni? Sebab salah satu tanda-tanda dekat hampir-hampirnya kiamat ialah banyak kali berlakunya gerhana. Jadi, bagi orang yang akalnya itu terikat, yang mana hatinya itu kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu tak ada siapa yang mampu untuk menghalang matahari itu untuk terus terbit. Dan dengan kekuasaan Allah jualah yang menyebabkan matahari yang terbit itu sampai pada waktu dan ketikanya akan terbenam pada tempat dia terbenam. Jadi, bagi orang yang pandangannya itu diikat dengan hati yang kenal pada Allah, yang merasai akan kekuasaan Allah, maka cepat-cepat pada lisannya, pada hatinya itu membesarkan Allah, bertasbih, memuji Allah. Beza dengan orang tak pandai contoh. Macam saya katalah dalam ayat ni, agak-agak orang kafir Quraisy tak tengok burung ke? Mesti mereka tengok, mungkin ada yang bela burung. Tetapi apabila pandangan mereka tidak diikat dengan hati mereka yang menyedari dan merasai akan kekuasaan Allah, maka tidak ada beza. Samalah juga benda ini yang perlu sama-sama kita lontarkan kepada diri kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lagi dikasihi Nabi SAW, itu di antara perkara yang boleh saya lemparkan untuk sama-sama kita fikir. Jadi sebenarnya proses ataupun aktiviti kita melihat kepada burung itu dipanggil sebagai tafakkur. Dia sebenarnya dimulai dengan tadabbur. Sekarang ni kita sedang tadabbur kan, kita duduk dengar bacaan Al-Quran, kita cuba memahami pada penafsiran ayat, kita cuba untuk faham ayat ni, kemudian kita gunakan. Bila kita cuba baca ayat ni, faham ayat ni, contohlah hari ni pun boleh, esok ke boleh, tak kisah bila, cuba pergi tengok burung, cuba pergi tengok. Buat satu aktiviti. Sebab sebelum ni mungkin kita tak terdedah dengan apa yang kita sedang kongsikan ini. Mungkin sebelum kita tengok saya, cuba kita tengok burung. Mungkin sekarang ni pun boleh kita pergi search dekat Google kan, kaji burung-burung yang ada dalam dunia ni. Saya sangat yakin dan percaya pasti kita akan terlopong. Pasti kita akan ternganga, pasti kita akan terkesima betapa hebatnya ciptaan Allah pada burung. Cukup cari satu spesies pun cukuplah. Sedangkan banyak lagi spesies-spesies yang dalam dunia ni yang ada orang, pengkaji-pengkaji yang belum jumpa lagi. Subhanallah.
Jadi ni ada benda yang Allah Ta'ala nak suruh kita tengok. Tetapi sebenarnya yang lebih dekat perbincangannya pada ayat ni, kalau betul-betul kita kaji, kalau betul-betul kita tengok dengan mendalam kan, sebenarnya ayat ni Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita. Sedangkan burung itu pun kamu tak habis nak kaji. Ini kan pula apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Al-Quran ni adalah benda ataupun perkara utama yang ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalau mereka betul-betul kaji tentang burung ni, tak habis mereka nak kaji. Banyak benda yang mereka akan dapat benefit daripada pengkajian tentang burung itu. Sedangkan Al-Quran itu lagi tinggi daripada tempat burung yang terbang itu. Nak menyebutkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala nak tunjukkan kepada kita hebatnya burung itu, penciptaan burung itu tidak mampu untuk menandingi ketinggian kedudukan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka sedar, sudah pasti mereka akan menerima Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lagi dikasih Nabi SAW, penutup kepada apa yang kita kongsikan di sini, ada dua benda yang mungkin saya boleh highlightkan. Yang pertama sekali, kenapa Allah suruh kita lihat pada burung? Ini sudut pandang saya lah. Mungkin ada orang berbeza pandangan ya. Jadi ini saya punya pandangan. Jadi kalau kita tengok berulang kali, cuba kita renung seketika kan, Allah Ta'ala mendidik kita bagaimana cara berinteraksi sesama makhluk. Burung tu pun makhluk Allah juga. Kita pun makhluk Allah Ta'ala juga. Kalau kita tengok, sudah pasti kita manusia ni lebih mulia sebab Allah jadikan sebagai khalifah. Hebatnya kita hari ni dengan akal yang ada kan, macam-macam kita boleh buat. Sebab tu hari ni kita boleh cipta kapal terbang, boleh cipta helikopter, boleh cipta macam-macam alat lah kan, sebab ada akal tadi ni. Tetapi ayat ni Allah didik kita bagaimana cara nak berinteraksi sesama makhluk. Setiap makhluk Allah mempunyai keterikatan yang sama. Jadi tolong perhati, kaji dan fahami tentang burung dapat memberi faedah kepada manusia. Sehingga terciptalah alat terbang pertama yang dibuat oleh Ibnu Firnas, yang akhirnya pada hari ini manusia dapat melakukan perjalanan udara asbab pemerhatian terhadap burung. Maha suci Allah yang mencipta makhluknya dengan hebat. Dan saya sangat percaya satu masa lagi, tak lama dah ni, mesti ada lagi alat-alat yang canggih akan ada yang wujud. Contoh hari ni pun dah banyak dah yang hebat-hebat dengan drone-nya, tak drone, macam-macam lah kan. Kat situ pun kita melihat bagaimana adanya keterikatan antara kita dengan makhluk yang lain. Begitulah juga kalau ciptaan-ciptaan yang lain pun, bagaimana pada penciptaan kapal air ataupun penciptaan kereta dan sebagainya. Macam-macam lah kalau kita nak bincang kat sini, banyak diambil inspirasinya itu dengan apa? Dengan makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Jadi burung ni dia salah satu objek lah yang Allah Ta'ala suruh kita kaji, suruh kita perhati. Baik, yang kedua, penutup. Burung juga mengajar kita erti tawakal yang sebenar. Okey, ini adalah pemerhatian saya terhadap gaya hidup ataupun habitat burung. Burung ni rumah dia, sarang dia kat pokok. Tapi dia punya, kita punya lifestyle dia sebenarnya banyak di bawah. Makanan dia bukan cari kat awan, makanan cari kat bawah, dekat apa, daratan kan. Jadi sebenarnya di sini kalau kita tengok, malah sememangnya Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, sabdanya, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya dia akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana dia telah memberi rezeki kepada burung yang berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan kenyang. Kalaulah burung yang ada ke atas pokok tu, dia boleh turun ke bawah ni,
cari makanan, dia bawa balik ke dalam sarang dia. Takkanlah manusia yang ada akal, yang memang dah duduk kat darat ni, yang boleh pergi cari kat dalam hutan, boleh cari dekat apa nama dalam laut dan sebagainya. Takkanlah tak boleh. Sedang burung pun boleh. Jadi sebenarnya kat sini banyak benda yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita. Jadi tepuk dada tanya iman masing-masing. Mudah-mudahan ayat ini memberi impak positif pada diri kita dan mudah-mudahan ia juga memberi kebaikan kepada kita bersama. Jadi yang baik semua datang daripada Allah. Yang lemah kurang itu kelemahan ilmu dan penyampaian. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa, terbicara dan sebagainya. Jadi kita tangguh dulu dengan membaca kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.